الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, warga kerja, warga MBI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Taala kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jugalah dapat sama-sama kita dipertemukan pada tengah hari yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal soleh kita bersama, insya-Allah. Kita menyambung perbahasan tadabbur dan tadhakkur ataupun tafsiran suratul Mulk, yang mana pada siri yang lalu kita telah pun membahaskan ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Dan insya-Allah kita akan menyambung pada ayat keempat ya. InsyaAllah ayat keempat. Surah Al-Mulk antara surah yang terpenting dalam hidup sebagai seorang Muslim, yang mana kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca suratul Mulk maka baginya terhindar daripada azab kubur. Maka surah Al-Mulk ini adalah melindungi kita daripada azab kubur, siksaan kubur yang akan ditempuh oleh semua orang yang beriman. Ya, kita semua akan dalam kubur tu duduk seorang. Boleh dianggap surah ni macam surah protection lah. Ya, kalau kita bawa kereta, semua kita nak ada protection, kita nak ada security. Kita kerja pun nak ada security, kita nak bawa kereta pun nak jalan yang selamat. Jadi dalam kubur esok, keselamatan itu lebih terjamin kalau kita baca suratul Mulk setiap malam. Maka kita masuk perbahasannya pada ayat yang keempat yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Yang bermaksud, kemudian pandanglah sekali lagi, penglihatan kamu akan kembali kepada kamu dengan tidak menemukan suatu cacat, dan penglihatan kamu itu pun dalam keadaan susah. Sesungguhnya kami telah hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar masjid syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksaan neraka yang menyala-nyala. Baik, ayat yang keempat ini kesinambungan pada ayat yang kelima, ayat yang ketiga, yang mana Allah beritahu Allah ciptakan sab'a samawatin tibaqa. Allah ciptakan langit ini 7 lapis. Sab'a samawat, 7 langit. Ada orang tanya, Ustaz, langit ni macam mana? Tinggi dia macam mana? Adakah tinggi yang kita boleh istilahkan secara manusiawi, ataupun tingginya adalah tinggi maknawi? Kalau kita kata tinggi, maksudnya dia mesti ada starting point. Kalau tinggi, dia mesti ada starting point dia di sinilah, di bumi. Maka tinggi itu ukurnya tinggi gitu. Tapi hakikat langit yang sebenar yang boleh kita faham, langit tu dia merujuk pada tinggi maknawi. Sebab lepas daripada lapisan ozon tu, kita tak boleh dah nak mendefinisikan langit yang tinggi. Sebab dia tak ada jejak dah lepas tu. Dia kira jauh, lagi jauh daripada bumi.
Kalau kita di London, langit kita kat sana. Kalau kita kat New Zealand, langit kita di bawah. Kalau kita di Jepun, langit kita di timur. Kalau kita di Brazil, langit kita di barat. Jadi langit ni merujuk pada sesuatu yang luar daripada ataupun lebih tinggi daripada bumi. Itu di bumi. Luar aja daripada sana, daripada bumi, maka kita tak boleh mendefinisikan langit macam manusia definisikan. Jadi yang paling tepat adalah tinggi maknawi. Yang Nabi pergi tu, peristiwa Isra' wal Mi'raj, naik langit pertama, langit kedua. Naik yang macam mana? Naik ke atas ke? Kalau atas itu langit, habis itu ke bawah ke mana? Pasal tak ada bumi dah. Tak ada jejak dah. Sebab matahari ni dia macam bulat, macam peluru, gerak. Lepas tu yang kita ni keliling matahari tu, gerak. Ke mana? Ke mana-mana lah. Itu hakikat matahari, bergerak. Matahari tu bukan duduk diam je, tidak. Matahari tu bergerak. Jadi subhanallah, alam yang Allah ciptakan ini dia sentiasa expanding, membesar. Jadi langit yang disebut dalam surah Al-Kahfi, surah dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, merujuk langit yang tinggi maknanya, tinggi maknawi. Ya, tinggi makna maksudnya adalah kalau kita interview dua orang yang datang interview. Seorang fresh grad, tak ada pengalaman. Seorang lagi penuh dengan pengalaman. Bila dia bercakap tu, dia cakap dengan pengalaman. Yang seorang ni bercakap dengan teori je, dan dia tak ada pengalaman lagi handle projek apa semua. Jadi siapakah yang tinggi maknawinya? Yang ada pengalaman. Dia tahu macam mana nak solve problem, dia tahu macam mana nak deal dengan vendor, dia tahu deal dengan board of director, dia boleh handle semua tu. Dia datang dengan pengalaman. Itu tinggi makna. Dua orang yang solat, seorang solatnya dah tak faham, goyang sana, goyang sini, garu sana, garu sini. Dengan seorang lagi, dengan tenangnya, dengan khusyuknya, dengan faham. Dua rakaat yang sama, tapi yang seorang pahalanya tinggi, seorang lagi pahalanya rendah. Yang solat khusyuk ni tinggi maknawi, lebih bermakna. Jadi langit yang Nabi naik dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj tu, kita boleh nisbahkan tinggi makna, maknanya tinggi. Baik. Maka Allah kata, kamu tengok balik langit yang aku ciptakan ni, kamu pasti tidak akan jumpa sesuatu yang khasi'ah, yang akan merugi. Tak ada yang cacat celanya alam ni, semuanya sempurna. Wa huwa hasir, dan itu pun payah kamu nak tengok balik. Allahu Akbar. Mana ada cacat cela alam ni, tuan-tuan? Kalaulah alam ini tak ada cacat cela, maka Allah Ta'ala tidak bersifat dengan cacat cela. Maka Allah jadikan alam ini tak ada cacat celanya. Planet yang berjuta tu tak bertembung. Ya? Kita buka handphone, kadang-kadang hang juga handphone tu. Kalau dah penuh sangat data, dia hang je, slow je. Kadang-kadang kilang tu pun terhenti production dia sebab mungkin ada satu dua department yang mungkin sangkut. Itu manusia. Manusia mesti kadang-kadang ada foul sikit. Tetapi Allah Ta'ala ciptakan alam cakrawala ni penuh dengan kesempurnaan. Sebab itu tak adil bagi kita hamba Allah Ta'ala bila kita katakan benda yang ada teknologi macam manusia buat ini, kita kata kita yang buat. Lepas tu kita kata alam ni jadi semula sendiri. Coincident dia kata. Alam ni terjadi secara tak sengaja je. Ada alam. Jadi itu adalah satu pemahaman yang tak kena lah, tak betul dengan formula sesuatu yang sistematik tak ada pencipta. Sesuatu yang sistematik mesti ada penciptanya. Jadi alam ni Allah yang cipta, Allah bersifat sempurna, maka Allah ciptakan sesuatu yang kesempurnaan. Manusia bersifat lemah, maka dia mencipta sesuatu yang lemah. Semua lemah lah kiranya. Kita ni sentiasa ada invention, ada new invention, ada new iPhone pun dah sampai 14 dah. Setiap sekali edition tu dia dah ada penambahan. Sentiasa upgrade. Maksudnya dia lagi hebat lah. Manusia ada upgrade tak? Tak ada. Yang upgrade kita adalah minda kita, otak tu. Tapi kita punya fizikal macam tu je lah. Manusia akan bertambah nilainya bila dia dekat dengan Allah Ta'ala. Secara ciptaannya manusia itu sempurna. Maka Allah pun berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, maka kami telah hiasi langit yang dekat dengan bumi ini bintang-bintang.
dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, rujuman lisyayatin, wa atadna lahum azabas sa'ir, dan kami sediakan bagi orang yang tidak percaya itu azab siksaan yang menyala-nyala. Jadi yang kita boleh faham di sini, Allah Ta'ala jadikan bintang-bintang, meteor, komet semua tu adalah sebagai bola-bola api yang mengancam para syaitan. Maksudnya bila nampak je komet bergerak tu, syaitan pun kalang kabut lah. Kalau kena habis, begitu. Dan wa'atadna lahum azabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka siksaan neraka yang menyala-nyala. Maksudnya Allah jadikan kehinaan di dunia ini untuk syaitan tersebut, dan telah Allah siapkan pula bagi mereka azab yang menyala-nyala di hari akhirat. Imam Qatadah mengatakan bintang-bintang ini diciptakan untuk 3 fungsi. Pertama, sebagai hiasan langit. Yang kedua, sebagai pelempar syaitan. Ketiga, sebagai tanda yang dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh manusia. Bintang tu matahari tempat lain lah tuan-tuan. Bintang kita ni, matahari tu adalah bintang. Orang lain tengok macam bintang, planet lain tengok kita ni macam bintang je. Kita ni adalah salah satu bintang yang menerangi gelapnya alam semesta. Tapi hakikatnya gelap lah, begitulah. Kita ni umpama habuk berbanding Malaysia. Malaysia ni umpama habuk berbanding bumi. Bumi umpama habuk berbanding sistem matahari. Matahari umpama habuk umpama sistem sekalian ni. Habuk je kita ni, tak ada apa-apa pun. Ya, Allah Ta'ala tak perlukan kita, bahkan kita yang perlukan Allah. Baik, sambung ayat ke-6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperolehi azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Tuan-tuan dan puan, hakikat perjalanan hidup di dunia ini adalah pulang bertemu dengan Allah. Perjalanan pulang itu dipenuhi dengan pelbagai ujian. Ya. Kita nak balik kampung ni dia lalu satu jalan. Jalan tu ialah kita boleh pilih lah, nak jalan senang ke, jalan susah ke. Tapi nak pulang ke syurga, dia ada banyak jalan yang berliku, bukan jalan tenang. Al-jannatu huffat bil makarih. Syurga itu dipagari dengan benda yang nafsu tak suka. Jadi sesiapa yang melalui jalan yang menyebabkan dia tak senang, dia tak selesa dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu adalah a good sign lah. Maksudnya itu adalah satu isyarat yang betul yang dia sedang mujahadatun nafs. Kalau Nabi Muhammad SAW kena uji dengan pelbagai ujian sebelum dia boleh pulang bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, jangan pula kita mengharapkan hidup senang lenang, beribadah sambil goyang kaki, lalu mengharapkan syurga tepi Nabi. It won't happen lah, takkan berlaku. Dan Nabi Muhammad SAW membeli syurga dengan mujahadah. Kurang tidurnya, banyak nangisnya, kurang makan. Kita banyak seronoknya, banyak happy hiburannya, kita banyak berkenyang-kenyang daripada berlapar, kita banyak gelak daripada menangis. Jadi macam mana kita nak duduk sebelah Nabi SAW dalam keadaan Nabi bermujahadah membeli harga sebuah syurga? Dan orang yang kafir akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Lalu Allah Ta'ala berfirman, takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Neraka marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya kumpulan orang yang kafir. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya pada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?
penjaga neraka pun menyampah tengok orang yang jadi ahli neraka. Punyalah down ataupun sedih jadi ahli neraka ni, penjaga neraka yang jaga neraka pun tak suka. Maksudnya Pak Gad dia kira menyampah lah, kamu ni tak ada datang peringatan ke, apa teruk sangat duduk dalam neraka ni. Lalu apa jawabnya si ahli neraka ni? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka jawab, ada, benar ada. Sesungguhnya telah datang pada kami seorang pemberi peringatan, maka kami dustakan dan kami katakan Allah tidak turunkan sesiapa pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Gitu. Orang yang tidak beriman, tuan-tuan dan puan, dia ada kecenderungan untuk menafikan ajaran para anbiya. Ini sikap ni daripada dulu lagi. Sikap menafikan kebenaran beriman kepada Allah yang esa ini, sikap orang yang ingkar pada arahan Allah. Sedangkan Nabi SAW bagi tahulah, orang Islam ni mesti akan ke syurga. Ya, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Wa man ata'ani faqad ata'a Allah faqad dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Kata Nabi SAW, semua umat aku ni akan ke syurga. Kita semua akan ke syurga. Lalu Nabi kata, kecuali mereka yang enggan. Sahabat pun tanya, enggan? Siapa yang enggan pula ke syurga? Siapa yang tak nak ke syurga pula? Dah memang boleh ke syurga, dia tak nak pula ya Rasulullah. Nabi kata, siapa yang ikut cakap aku, dia ke syurga lah. Siapa yang engkar pada arahan-arahan aku, dialah orang yang enggan ke syurga. Oh hai, orang yang langgar arahan Nabi ni, dia sebenarnya tak nak ke syurga. Maksudnya setiap arahan Nabi itu semua arahan ke syurga. Jadi apa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyaklah. Arahan Nabi ni kira banyaklah. Lepas ni kalau kita nampak saja arahan Nabi SAW yang bersifat arahan, kita tahulah itu jalan ke syurga. Apa sahaja yang Nabi suruh kita buat, yang ianya bersifat mungkin sunat je pun, tapi itu adalah jalan melajukan kita menuju ke syurga. Kalau benda tu benda wajib, maka buatlah. Kalau benda haram, maka tinggalkan. Kalau benda sunat, kita promote buat banyak kali. Kalau makruh, kalau boleh tinggalkan. Dia ada dua level kan. Orang yang melakukan ketaatan, orang yang salikin, orang yang mencari Allah Ta'ala ni, dia ada dua level. Level pertama, dia syarak, ikut syariat je. Ataupun dia ikut mana yang wajib, mana yang haram. Yang wajib dia buat, yang haram dia tinggalkan. Itu je level dia. Tetapi satu lagi tinggi, yang dipanggil orang yang warak. Orang warak ni dia buat ekstra. Benda sunat dia buat, benda makruh dia tinggalkan. Ni dipanggil orang yang nak lebih lah. Dia dipanggil wali Allah ni. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah tu, dia tidak ada kesedihan dan tak ada ketakutan. La khawf, tak ada takut. Yahzanun, tak ada sedih. Jadi bila dia buat sesuatu tu, dia buat ekstra. Sembahyang sunat dia banyak, puasa sunatnya banyak, mengaji Qurannya banyak. Bukan wajib pun, dia buat yang sunat. Yang seorang lagi tu, dia buat yang wajib je. Jadi kita nak kena jadi orang yang warak, yang ekstra. Kalau benda makruh, tinggalkan. Jangan makruh pun kita sauk juga. Ya, benda sunat dibuat, benda makruh ditinggalkan. Maka itulah jalan orang-orang yang senang nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi dah bagi sifirnya, formulanya. Apa kata Nabi? Apa kata Allah Taala pada mereka yang engkar dan enggan pada arahan para anbiya-Nya? Mereka mengatakan, ada dulu datang pada kami, pada memberi peringatan, tetapi kami nafikan. Dan kami cakap kepada peringatan itu, Nabi itu, tidaklah kamu hanyalah kesesatan yang nyata. Dia sesatkan Nabi dia pula. Allahu Akbar. Itu sifat orang yang tidak beriman, ya. Dia dah dalam keadaan zon selesa, seronok-seronok, dia nafikan kebenaran. Baik, apa penyebab manusia boleh nafikan kebenaran? Dia menafikan hakikat perjalanan bertemu dengan Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ni, dua orang sahabat yang bertemu dan berpisah tu. Dua orang sahabat yang seorang ada kebun, seorang tak ada kebun. Yang si kaya tu kata pada si miskin,
ana aktsaru malan wa a'azzu nafara. Yang pertama, dia kata aku ada harta lagi banyak. Elemen yang merosakkan manusia selalunya apabila dia ada harta, lalu dia suka buat bandingan. Ada banyak harta tak apalah, tapi jangan banding. When we start comparing each other, maka kita start jatuh. Jangan dibandingkan. Harta banyak bukan untuk dibandingkan. Harta banyak untuk diinfakkan, dibelanjakan. Dan bukan pun untuk disimpan duit tu. Duit tu untuk dialirkan manfaatnya. Duit. Elemen yang pertama yang merosakkan manusia adalah harta yang dikumpul lalu dibanding-bandingkan. Bukan. Kita nak kaya banyak mana sangat tuan-tuan, makan pun satu pinggan je. Paling maksimum lah nasi kandar tu 2 pinggan je. Boleh 7 pinggan. Oh, saya jutawan, saya kena makan 7 pinggan. Oh, hai. Tak ada. Saya miskin jadi saya makan separuh pinggan je lah. Tak ada. Boleh makan banyak ke, tak boleh makan ke, itu bukan isu dia. Kan? Ada orang tak ada duit tapi makan 3 pinggan. Kalau kawan belanja 3 pinggan makan. Cuba duit sendiri. Tak sedap ke tak? Makanan yang paling sedap rupanya kalau kawan belanja. Tak percaya? Suruh kawan belanja. Sedap je. Banyak pula ambil. Tadi ambil macam nasi putih, ikan goreng je. Dan kawan belanja ada sotong, ada kepah, ada udang. Oh, banyak nak makan. Macam zoo negara dah pinggan tu. Pasal kawan belanja. Sedap rupanya kalau kawan belanja. Jangan pedajai kawan lah, tak baik lah. Kawan nak belanja, sunnah kalau orang belanja, ambil yang paling sikit. Ya, kawan belanja makan durian. Okey lah, dia ambil tu dia, siap tapau bawa balik. Terkebil-kebil mata kawan tu. Ya, Blackthorn lah, Musangking, semua dia buat tapau. Kau dah makan 1-2 ulas. 1-2 ulas dia makan, 1 bungkus dia bawa balik. Aduh, hai, betul lah. Ya. Macam mana sebab kawan tu dah belanja, dia tengok je lah, telan je lah. Tak apa tu, makan. Dia suruh makan pasal dia kira bajet tu. Apalah aku nak kena belajar ni. Jadi sifat yang pertama yang boleh merosakkan manusia bila mana harta dibuat banding-bandingkan. Ya, duit bukan untuk, yalah, kita boleh banyak duit tapi tak manfaat belum tentu lagi. Duit boleh beli katil tapi duit tak boleh beli tidur. Ada orang tak ada katil tapi tidur steady. Ada orang ada katil tapi tak ada kebil-kebil mata dia. Duit boleh beli makanan tapi duit tak boleh beli selera makan. Tak ada makanan tapi makan, kalau dia pelawar banyak makan dia. Ada orang duit banyak, makanan bersepah depan mata tapi tak boleh makan. Pasal gigi palsu tak ada. Ya, gigi palsu cucu ambil, hilang gigi geraham hilang, mana nak kunyah. Ya, gigi tak buat lagi ustaz, gigi pecah ni. Sakit gigi mana boleh makan. Ya, tengok je lah. Duit boleh beli ubat tapi duit tak boleh beli sihat. Duit banyak beli ubat macam-macam. Masa Covid kan, beli oksigen. Oh, dahsyat betul. Beli tong oksigen. Berapa ringgit tak tong oksigen tu? Semua orang risau kena Covid, takut kena second attack tu, beli oksigen siap-siap. Oh, hai. Tahu punya oksigen ni mahal. Yang ni kita sedut ni, tak ada pun nak bayar. Ya. Jadi duit boleh beli ubat tapi duit tak boleh beli sihat. Duit boleh beli banyak benda tapi banyak benda dia tak boleh ganti. Duit boleh beli kawan tapi tak boleh beli sahabat. Duit boleh beli rumah tapi tak boleh beli bahagia. Ada orang bercerai sebab dia cari bahagia. Ustaz, saya kahwin tak bahagia lah ustaz, cerai. Kahwin lagi, tak bahagia juga, cerai. Kahwin lagi, bahagia. Bahagia ni rupanya bukan dicari. Bahagia ni mesti dicipta. Bahagia datang dari dalam, bukan luar. Kalau kita kahwin untuk cari bahagia, kita tak akan jumpa sampailah bila-bila. Sebab tak datang bahagia tu dari dalam. Bahagia tu adalah boleh terima seadanya apa yang ada. Tu bahagia. Ya. Kita kata, "Pak ustaz, saya ni, suami saya ni ustaz, sibuk je, kerja siang malam pagi petang, tak ada masa dengan saya." Dia sibuk masa dia je. Lepas balik kerja pergi main bola, lepas main bola balik tengah malam, esok pagi dah pergi kerja balik, petang weekend pergi mancing. Aduh hai. Kalau apa yang seronoknya? Seronok kalau suami ada lah depan mata. Kita tanya pula orang yang suami depan mata. Dia kata, seronok tak suami? Tak seronok lah ustaz.
Malas kerja. Saya pula kerja. Pergi pasar malam, niaga buat karipap, ambil order tu, ambil order ni. Dia duduk depan TV. Bila nak kerja? Itulah. Dia maksudnya tak suka juga suami duduk depan TV je. Suami banyak hutang pun dia tak suka. Suami tak ada hutang pun dah kira suami tu cari perempuan lain pula. Risau suami banyak duit. Kenapa risau kak? Suami saya ni banyak duit ustaz. Saya risau orang tengok dia. Jadi suami ada banyak duit pun risau. Suami tak ada duit pun risau juga. Sebenarnya bahagian tu kat dalam. Lantak dia lah. Kalau nak risau ke tak nak risau. Kalau jodoh kekal. Kalau tidak tak ada masalah. Allah Ta'ala tahu. Itu main kasar lah tu kan. Tapi hakikatnya begitu. Pasangan kita ni pinjaman rupanya. Pinjaman rupanya. Baik. Jadi maka yang tadi tu penyebab manusia ingkar yang disebut tentang orang neraka yang masuk neraka ni, macam mana dia boleh menafikan para anbiya ataupun ajaran Islam. Yang pertama, bila mana mereka memiliki kekayaan. Kekayaan ni boleh menyebabkan manusia rosak pertimbangan akal. Kalau dia tak manage, dia tak kawal. Yang kedua, kerana dia memiliki kuasa. Ana aktsaru malan wa a'azzu nafara. Wa a'azzu nafara. A'azzu tu maksudnya lebih tinggi, lebih mulia. Nafar maksudnya orang. Aku memiliki orang yang lebih tinggi. Maksudnya aku ni tinggilah, aku disanjung oleh orang yang ramai. Orang aku lebih perkasa. A'azzu. A'azzu ni berasal perkataan iz. Iz tu maksudnya kemuliaan. Izzuddin, kemuliaan agama. Izzah, mulia. Jadi a'azzu lebih mulia. Apa dia? Nafar. Nafar ni orang. Nafara. Kam nafar? Nafarin, dua orang. Nafar wahid, nafar satu. Nafar ni orang. Jadi wa'azzu nafara, aku ada orang lagi ramai di bawahku. Merujuk pada kedudukan yang disanjung. Lagi ramai orang sanjung, lagi hebat dia. Itu merujuk pada pangkat dan kedudukan. Manusia akan rosak pertimbangan apabila dia berada di kemuncak kuasa ataupun dia ada kuasa. Itu selalunya begitulah. Fir'aun rosak sebab apa? Sebab dia disanjung. Bukan dia tak tahu Nabi Musa tu betul. Dia tahu Nabi Musa tu betul. Tapi sebab dia dipuja dan disanjung, dia rosak. Paling dekat Abu Talib. Adakah Abu Talib tak tahu Nabi nak jadi Nabi? Tahu. Dialah orang pertama tahu Nabi nak jadi Nabi. Di saat Nabi SAW tak tahu dia Nabi, tak ada siapa pun tahu. Abu Talib ditahan oleh seorang pendeta Yahudi yang bernama Buhairah. Buhairah kata, wahai Abu Talib, budak ni bakal jadi Nabi. Bawalah dia balik ke Mekah. Tak jadi pergi Syam. Padahal Nabi baru berusia 10 tahun. Nampak Jadi Abu Talib dah tahu dah siapa Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. 40 tahun dia simpan rahsia tu. 30 tahun dia simpan rahsia tu. Dan 10 tahun dia pertahankan Nabi SAW. Tapi dia tak boleh masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia orang nombor satu Quraisy. Dia tak boleh dia malu kalau dia terima Muhammad sebagai nabinya, sedangkan dia adalah pak saudara Nabi, orang nombor satu Mekah. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. 10. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi bila dah ada peringatan, dia tak ikut. Lepas tu bila dah nampak azab depan mata, barulah dia kata, alangkah baiknya kalau kami ikut apa yang telah disebut oleh para anbiya itu, nescaya kami termasuk di kalangan orang yang berbahagia, beruntunglah kami. Tapi tidak. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Akhirnya mereka dilemparkan ke dalam api. Jadi tuan-tuan, hakikat kebahagiaan yang sebenar adalah bila mana kita mampu menzahirkan nilai taat kepada Allah. Itu dipanggil spiritual quality. Yang saya dah kupas dah sebelum ni. Kita nak dapat kerja, kita kena ada intelligence quality, IQ. Kita dipanggil kerja kerana IQ kita. Orang tengok ada sijil tak? Ada? Tengok sijil sekejap. Tengok. Oh, okey, ada degree bagus, ada diploma, okey okey, belajar pun okey Ada koko sikit, ada sijil, saya main bola, saya main chess, saya lumba lari. Oh, boleh buat kerja. Nampak gaya boleh buat kerja. Esok datanglah interview, datang kerja.
Kita selalunya dapat datang kerja sebab kita ni ada IQ, intelligence. Nampak macam ada IQ. Tapi nak naik pangkat bukan IQ. Pandai macam mana pun, tapi kalau buat kerja tak pandai. Pandai for flat, kerja tak pandai pula. Aduh, menyesal bos tu. Jadi nak naik pangkat bukan kena ada IQ, tetapi ada EQ, emotional quality. Emosi dia kena stabil. Pandai buat kerja, pandai merendahkan keegoan, deal dengan bos, deal dengan colleagues, deal dengan manager, pandai deliver on time, pandai ambil hati bos. Itu emotional quality. Kerja dah siap, tak nak balik dulu pasal bos tak masuk meeting lagi. Bos dah masuk, baru minta, bos balik dulu bos. Lain kan. Yang seorang tu balik nonong je, yang seorang itu, bos, Assalamualaikum bos. Bos, malam kang Chester main tau, saya menang. Bos tu Liverpool, mesti kalah Manchester pun kan. Lepas tu esok Manchester menang pula, bos tu dah koyak dah. Lihat bos, saya tengok Liverpool dia menang bos. Dalam hati padan muka. Contohlah. Kan. Tapi nak ceritanya dia buat ekstra. Bila dia buat ekstra tu, selalunya bos akan beri perhatian. Mana budak tu, asal nak balik je, dia kata balik dulu bos. Mana dia? Ada. Hari ni dia balik, dia tak sihat lah bos. Selalunya bos akan beri perhatian lah. Itu dipanggil emotional quality. Dia bina hubungan dengan bos dia, dia bina hubungan dengan kawan-kawan. Yang ni cepat naik. Ni cepat naik pangkat sebab dia bina kekuatan ni. Dia pakai blower kan. Kipas lah ya. Dalam mana-mana pun kita kena ada clan. Kita kena ada clan. Kalau masuk dalam clan tu, kalau buat kerja, kalau tak ada clan, kalau susah. Kalau kita buat pandai, kita kerja okey, tapi clan kita jaga, kena blower lah naik. Kan, if you want to go far, go alone. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kan, nak pergi jauh sama-sama, nak pergi laju seorang-seorang pergi. Lepas tu kan tumbang bang jatuh. Dia mesti naik as a team, naik slow. We can go far. Itu dalam teamwork lah. Itu asas kepada teamwork. Jadi nak naik pangkat selalunya kena ada emotional quality. Dia simpan dia punya pendapat peribadi. Selalunya pun cerita pasal teamwork, naikkan emosi team macam itulah. Tetapi nak bahagia akhirat, dunia akhirat, bukan sekadar IQ dan EQ, tetapi mesti ada spiritual quality, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah tengok dah orang yang berada di kemuncak jawatan, kekayaan dan sebagainya, dia tak bahagia. Dia masih lagi tak boleh settle. Ada yang mati kena tali gantung, ada yang terlibat dengan dadah, ada yang terlibat dengan masalah rumah tangga, ada yang anak tak mengaku bapa sebab bapa dia terlalu career workaholic. Dia disanjung dan dipuja di pejabat, tapi anak dia kata bapa aku tak guna. Jadi dia tak ada spiritual quality. Jadi bahagia adalah apabila kita dapat mengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat melahirkan rasa malu dan takut pada Allah paling tinggi. Kalau kita ada rasa malu pada Allah Ta'ala, takut pada Allah Ta'ala, nilai kita tu nilai yang paling eksklusif. Tak ada siapa boleh ambil. Sebab Allah tahu kita seorang yang bermujahadah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan menyambung perbahasan pada suratul Mulk ini pada ayat ke-12, 13, 14, 19 pada minggu depan insyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat sesama kita ambil pengiktibaran. So minggu depan masih lagi jumpalah bulan Syaban. Lepas tu dah Ramadan dah, 23 Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan pada kita semua untuk melakukan ketaatan, dan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Doa sungguh, sebab bila kita sampai bulan Ramadan, kita tak sampai by chance, tak. Kita bukan sebab tak sengaja tersampai Ramadan, tak. Allah datangkan kita bulan Ramadan sebab Allah suruh kita zahirkan nilai yang betul. Kita ada platform, maka tunjukkan nilai. Bila suruh berlari, acara larian, lari betul-betul, bukan melompat. Bila acara melompat, lompat betul-betul, jangan berlari. Kita perform nilai kita ikut acara, iaitu bulan Ramadan, zahirkan nilai seorang hamba pada Allah Ta'ala. Apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Kullu ma tasma'un aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila penuhkan saf.